bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita hidayah, dan kita hari ini alhamdulillah sahabat-sahabat penonton, kita duduk dalam hidayah Allah, nikmat yang Allah beri. Walaupun nikmat yang Allah beri itu kita tak rasa, tetapi pasti nikmat apabila kita mensyukuri, Allah akan tambah nikmat itu. Maka sentiasalah mensyukuri atas nikmat yang Allah kurniakan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah Allah. Bersama dengan saya Dr. HD dalam Tangisan Mu'alaf. Seperti biasa setiap hari Ahad pagi kita bersama, ialah tadi dengan Ustazah Muzayana, sekarang ni kita nak tengok satu tangisan. Sebenarnya bukanlah tangisan kesedihan yang kita nak lihat sangat, tetapi sebenarnya adalah tangisan kegembiraan kerana mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang perlu kita syukuri atas nikmat yang paling besar. InsyaAllah kita dalam segmen Tangisan Mu'alaf pada pagi ini, kita ada tetamu jemputan kita. InsyaAllah nanti kita akan perkenalkan, dan kisah yang kita akan kongsikan iaitu kisah Salman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi, seorang tokoh sahabat yang sangat hebat. Pemikirannya diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq. InsyaAllah kita akan kupaskan dan kita akan maklumkan tentang sejarah kisah yang boleh kita ambil daripada seorang sahabat Nabi, iaitu Salman Al-Farisi. Baik, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak memperkenalkan tetamu kita pada pagi ini, insya-Allah kita tengok video teaser dan kita akan lihat sedutan daripada kisah tetamu kita, insya-Allah. Sejak dari kecil, aku memang suka benda yang cantik-cantik. Pakaian yang cantik, wajah yang cantik, termasuklah penampilan diri aku. Walaupun ramai yang memandang serong, aku bahagia kerana ini saja dunia yang aku kenali. Suatu hari, sewaktu tidur, rumahku hampir ditenggami air akibat banjir kilat. Aku betul-betul bernasib baik kerana sempat menyelamatkan diri. Tetapi malangnya jiran-jiranku ada yang terkorban. Pada suatu hari, aku dikunjungi pihak Majlis Agama Islam yang membawa bantuan makanan. Assalamualaikum. Aku melihat Al-Quran itu bercahaya. Nak cari siapa? Minta maaf cik, kami dari Majlis Agama datang nak bagi bantuan lah untuk mangsa banjir yang hari itu. Al-Quran tu nak bagi kat siapa tu? Maaf tanya, cik ni Muslim ke? Tak, saya bukan Muslim. Oh, sebenarnya Quran ni kita bagi untuk mangsa banjir yang Muslim sahaja. Tapi saya tetap nak Al-Quran tu. Kalau macam tu, Islam ke saya sekarang? Aku terus bersyahadah kerana terpekuk melihat Al-Quran yang bercahaya. Dan akhirnya, alhamdulillah, aku kini telah berubah sepenuhnya. Allahu Akbar. Sebab tu hidayah Allah, dia tidak pernah mengenal siapakah mereka-mereka, kerana hidayah Allah apabila Allah berikan penonton semua, dia adalah milik individu yang berhak untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bersama kita di studio Encik Ahmad Andrew. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikenali sebagai Abang Mat. Ya. Masya-Allah. Abang Mat, boleh tak Abang Mat perkenalkan diri supaya kita di studio iaitu di luar sana ingin mengetahui tentang latar belakang sedikit Abang Mat. Silakan. Okey, nama saya Ahmad Andrew bin Muling. Nama saya masa sebelum saya masuk Islam, nama saya Andrew Anak Muling. Saya berasal daripada Sarawak dan saya adalah anak tunggal daripada adik-beradik. Dan pada masa tu ibu bapa saya memang dah lama bercerai pada masa tu. Allahu Akbar. Maknanya bercerai waktu tu Abang Mat umur? Masa saya masih kecil lagi. Masih kecil lagi. Jadi latar belakang Abang Mat, perjalanan hidup Abang Mat selepas perceraian itu apa yang berlaku? Memang pada masa tu memang saya memang seraga sangat sebab saya tak ada kasih sayang pada mak, tak ada kasih sayang pada bapa. Saya hanya dapat kasih sayang pada datuk dengan nenek saya masa tu.
Kalau dipikirkan memang selalu sangat saya diejek, dia katakan saya anak luar nikah, macam-macam. Saya betul diejek oleh masyarakat luar ke sana. Di situ saya mula macam mencari satu benda yang membuat diri saya gembira. Yang membuatkan gembira tu apa dia, Abang Mat? Masa tu kalau saya bercampur dengan perempuan, saya akan rasa gembira. Dan kalau saya bercampur dengan lelaki, saya tak gembira. Allahu Nak masuk ke mak waktu saya kecil tu. Kami difahamkan iaitu Abang Mat ketika mana sewaktu kecil sehinggalah ialah sebelum terjadi musibah banjir itu Abang Mat maknyah. Betul. Boleh ceritakan serba sedikit sebelum Abang Mat mengenal Islam. Sebelum saya mengenal Islam, saya memang daripada dulu lagi saya memang berminat dengan agama Islam. Pada tahun 2013 saya memang berminat dengan agama Islam. Tapi disebabkan saya kurang ilmu, pengetahuan tentang agama Islam, dan saya takut dengan pandangan masyarakat kat luar sana dengan banyak yang betul gosip-gosip tentang agama Islam ni menyebabkan saya padamkan niat saya untuk memeluk Islam. Lepas kejadian banjir pada 10 bulan 12 pada 2021 tu membuat saya ingin memulai Islam balik. Sebab kenapa? Sebab masa tu saya memang satu kejadian yang sangat luar biasa masa tu. Lepas banjir tu saya berkunjungi oleh pihak Perkim Keramat untuk memberi bantuan masa tu. Lepas tu masa pihak Perkim tu memberi bantuan tu, saya dapati ada salah seorang ustaz membawa kitab Al-Quran. Di situ saya nampak kitab Al-Quran tu bercahaya. Dan saya rasa macam kitab Al-Quran tu dia macam memanggil saya dan suruh saya memeluk dia. Dan hati saya kata, Ustaz, kalau Ustaz tak nak bagi saya Al-Quran ni, sadahkan saya sekarang juga. Saya cakap dengan Ustaz tu. Minta sedekahkan Al-Quran. Sebab mula-mula Ustaz tu dia tak nak bagi saya Al-Quran sebab saya bukan Muslim. Lepas tu saya cakap, kalau macam tu, sadahkan saya sekarang. Saya nak juga kitab Al-Quran tu, saya cakap. Allahu Akbar. Di situ saya rasa macam Al-Quran ni macam kitab Al-Quran ni macam satu benda yang yang lama saya tak jumpa. Allah. Maknanya ketika mana Allah uji dengan banjir baru-baru ni dan Abang Mat ketika mana sampai menerima bantuan, Abang Mat melihat Al-Quran dan ingin memeluk Al-Quranul Karim. Abang Mat dah masuk Islam ni tahun bila tu? Saya masuk Islam pada 31 bulan 12 2021. Allahu Akbar. Maknanya baru sahaja memeluk agama Allah Subhanahu, kembali kepada agama fitrah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu mukadimah tadi, hidayah Allah ni Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tak kiralah apa pun latar belakangnya, dan akhirnya Abang Mat kembali kepada yang pertama daripada agama sebelum ni, agama Kristian. Kembali kepada agama fitrah iaitu agama Islam. Dan bukan itu saja, perubahan hidup Abang Mat daripada maknya ke lelaki tulen, iaitu kepada fitrah hakiki yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi Abang Mat boleh tak kongsikan apakah sebenarnya perubahan selepas Abang Mat masuk Islam? Perubahan saya masuk Islam terlalu banyak yang saya berubah. Yang pertama, perubahan yang saya macam satu benda yang saya belajar solat. Lepas tu saya macam confident dengan apa yang contohnya bercampur dengan masyarakat, saya rasa confident. Sebab apa? Sebab dalam Islam dia menyuruh kita supaya kita taat setia dengan Allah. Yang tu. Maknanya sebelum daripada ni ialah ada sifat-sifat yang mungkin sifat Abang Mat yang Abang Mat bagi tahu, sifat yang mungkin pemarah. Kemudian bila masuk Islam, Abang Mat mula mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana ada perubahan-perubahan lah. Mula mengenal erti solat, bagaimana susah tak bila keadaan nak belajar agama Islam itu sendiri, untuk nak solat, untuk nak bangun pagi kalau subuh, kalau kemudian nak jaga solat 5 waktu tu? Memang permulaan saya sebelum saya lepas saya masuk Islam ni, terlalu banyak rintangan yang saya hadapi. Yang pertama, saya komuniti mualaf sendiri. Saya pernah difitnah sebab latar belakang saya yang dulu membuatkan diorang rasa macam tak selesa dengan saya. Lepas tu saya susah nak belajar Iqra, dan saya susah untuk nak
belajar untuk solat. Di situ saya rasa macam saya perlu ambil inisiatif untuk belajar benda ni. Syukur alhamdulillah lepas saya mengikuti kursus yang dikenali oleh Zakat Selangor, dikenali oleh Darul Fitra, dan dikenali oleh Perkim dengan Darul Hidayah, membuat saya rasa confident dan membuat saya dah pandai membaca Iqra, dah pandai solat dengan penuh yakin. Lepas tu saya mendekati dengan masyarakat luas, saya rasa confident sangat dan saya sangat-sangat gembira sebab Islam ni sangat indah dan membuat saya rasa seronok lepas saya memeluk Islam. Terlalu banyak benda yang Allah bagi ke saya. Allah. Kalau saya nak cerita, memang sampai besok pun tak boleh nak habis. Memang tak boleh nak habis benda ni. Masya Allah. Sebab tu sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka Ustaz untuk kongsikan seorang sahabat, seorang tokoh yang kalau kita lihat daripada sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tokoh sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kita faham bahawa Salman Al-Farisi ini iaitu daripada Parsi, kemudian dia daripada Isfahan, dan untuk pengetahuan kita semua, sebelum Salman Al-Farisi ni memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan beragama Majusi, iaitu menyembah api. Dan ayahnya juga adalah seorang di antara pembesar yang kuat di sana. Dan Salman Al-Farisi ni apabila dia bersama dengan ayahnya berhasrat untuk menjadikan Salman Al-Farisi ni mewarisi apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Sehingga kan Salman Al-Farisi sentiasa dikurung. Dan pada satu hari, cerita Salman Al-Farisi ni sangat menarik, tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu hari ayahnya meminta supaya Salman Al-Farisi pergi ke satu tempat untuk membeli ataupun untuk membuat sesuatu perkara. Pada dalam perjalanan itu, tiba-tiba Salman Al-Farisi berhenti dan lihat ada satu gereja yang mana di dalamnya ada padri-padri ataupun rahib-rahib yang sedang melakukan ibadah. Dan pada waktu itu Salman Al-Farisi tertarik kerana di dalam agama dan apa yang dilakukan dengan apa yang dilihat sangat berbeza. Dan akhirnya Salman Al-Farisi tertarik dengan agama waktu itu adalah agama kita sebut agama Kristian, dan akhirnya Salman Al-Farisi dia duduk dalam agama Nasrani dan diketahui oleh ayahnya. Dan apa yang berlaku? Ayahnya mengurung dan mengikat Salman Al-Farisi, dan akhirnya pada waktu itu sebelum ayahnya mengurung, Salman Al-Farisi dapat berjumpa dengan beberapa orang rahib, padri, dan bertanyakah siapakah yang boleh dia berkhidmat. Maka pada waktu itu mereka mengatakan pergilah ke negara Syam, yang mana di sana terdapat rahib-rahib yang sangat hebat. Dan akhirnya Salman Al-Farisi dapat melarikan diri dan pergi ke Syam dan menjadi khadam di sana. Dan pada ketika itu tidak berhenti di sana, dia menjadi khadam sehinggalah rahib-rahib, beberapa rahib telah meninggal. Dan satu hari ketika mana Salman Al-Farisi berkhidmat dengan seorang rahib, dan ketika mana hampir matinya padri itu, rahib itu, maka dia pesan, dia kata akan datang seorang Nabi yang dia mempunyai tanda-tandanya. Yang pertama, iaitu Nabi itu tidak menerima sedekah. Yang kedua, Nabi itu menerima hadiah. Dan yang ketiga, di belakangnya ada tanda kenabian. Maka pada waktu itu, kata rahib ini, pergilah engkau ke negara Arab, ke Jazirah Arab, waktu itu di Mekah, maka engkau lihatlah tanda-tanda ini. Dan ketika itulah Salman Al-Farisi pergi ke Jazirah Arab dan akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi sudah berhijrah, Nabi pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi di sana. Dan akhirnya Salman Al-Farisi memberikan kepada Nabi, yang pertamanya dia kata ini adalah sedekah. Maka pada waktu itu Nabi SAW memang tidak menerima barang daripada sedekah. Maka Nabi kata, aku tidak mengambil barang daripada sedekah. Maka tanda yang pertama telah ada. Kemudian tanda yang kedua, dia kata, dia berikan satu lagi, dia kata ini adalah hadiah. Maka diambil oleh Nabi SAW dan
tanda yang ketiga, tanda kenabian yang ada berada di badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, Salman memikirkan bagaimana dia nak melihat tanda yang ketiga. Akhirnya Salman menyingkap badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terselaklah tanda kenabian yang mana di antara belakang baginda Rasulullah, seperti mana yang disebutkan di dalam kitab, ada tanda kenabian di belakang baginda Rasulullah, maka tanda itu dapat dilihat dengan jelas oleh Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman gembira dan memeluk baginda Nabi dan menerima hidayah Allah serta terus masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Salman Al-Farisi. Dan akhirnya buah fikrah Salman Al-Farisi ketika mana peperangan Khandaq diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu peperangan tidak pernah mereka ketahui tentang bagaimana untuk mengorek lubang, tetapi pandangan Salman Al-Farisi diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorek lubang untuk membuat benteng pertahanan untuk mempertahankan bumi Madinah. Akhirnya Salman Al-Farisi memeluk agama Islam dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok tadi Cik Ahmad ataupun Abang Mat, bila kita sebut tentang sebelum daripada mengenal agama Allah, kemudian dah masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama fitrah, kami nak tanya sebenarnya apa perbezaan yang sangat ketara yang Abang Mat rasa sebelum Islam dan selepas Islam? Semasa saya sebelum Islam, saya adalah seorang yang sangat-sangat pemarah dan saya memang jenis yang kasar, sangat kasar. Lepas saya masuk Islam, saya cuba sedaya upaya untuk mengurangkan kekasaran saya tu. Kadang-kadang saya sangat takut untuk bercakap benda-benda yang tak baik. Kadang-kadang apabila kita melakukan, contohnya kalau contohnya saya macam sedih, sekarang lepas saya masuk Islam, apabila saya sedih saya akan ambil wuduk. Lepas wuduk saya pergi solat. Lepas tu saya akan berdoa dengan Allah dan menangis dengan Allah. Allah akan mabulkan apa yang saya inginkan. Allah. Berbeza dengan saya masa saya bukan Islam dulu, saya memang tak tahu apa-apa. Hanya saya macam tu je. Lepas saya memulai Islam, lepas saya tahu solat tu membuatkan saya rasa macam, ya Allah, ampunkan dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Saya selalu berdoa dengan Allah macam tu dan luruskan apa perjalanan hidup saya supaya saya boleh kembali ke fitrah saya boleh mengajakkan kawan saya kat luar sana untuk kembali yang itu. Okey, Abang Mat, apa hasrat dan harapan Abang Mat untuk perjuangan agama Allah? Perjalanan untuk harapan untuk saya untuk memang setiap seseorang tu dia mempunyai harapan. Ya, contohnya macam harapan yang pertama, saya ingin mengajar ahli keluarga saya terlebih dahulu. Masalahnya satu perkara, keluarga saya banyak yang Islam tapi diorang tak pandai untuk melakukan solat. So yang tu niat saya yang pertama. InsyaAllah. Yang kedua, saya ingin membawa kawan-kawan saya kat luar sana untuk kembali ke jalan Allah. Sebab paling bagus kita kena tahu Allah tu maha sayang kat kita. Betul. Dan ketiga, niat saya memang saya ingin mendirikan satu tempat, macam contoh tempat untuk sekolah ke kelas ke apa ke dekat Sarawak sana untuk mualaf, untuk mengajar orang tentang agama Islam, tentang yang macam agama Islam ni untuk standing dengan Semenanjung sini. Right. Sebab betul Abang Ahmad tengok kat sana kurang pendedahan untuk benda ni. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, itulah sejarah kisah Abang Mat. Semoga Allah merahmati dan meredai kita. InsyaAllah kita akan bersama juga nanti dengan mu'alaf-mu'alaf yang lain, kisah-kisah yang lebih menarik. Kerana itu kita bersyukur, kita harapkan semoga kita semua mati dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk pengetahuan semua, boleh war-warkan, kita ada kelas pengajian anak-anak mualaf dalam pelbagai bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil yang akan dilakukan secara percuma bulan 10. Boleh hantar anak-anak supaya kita mendaftar. Dan kepada semua sahabat-sahabat yang lain yang mengenal anak-anak mualaf, insya-Allah semoga Allah merahmati dan meredai kita semua. Ayo sama-sama kita sumbangkan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga Allah merahmati dan meredai kita. Berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan dalam Tangisan Mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.